wabarakatuh. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaiqa Roslan. Selamat datang saya ucapkan kepada korang yang baru terjumpa channel ni. Apa kata korang tekan button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik, perkongsian cerita-cerita seram yang saya nak sharekan dengan korang. Dan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Macam biasa, tak kira di mana saja korang berada, saya doakan semoga urusan korang dipermudahkan dan korang berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. Untuk video kali ini, saya ada 3 buah kisah seram yang saya nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan orang bunian. Dah lama gila kan tak buat kisah orang bunian. So kali ni saya ada 3 buah kisah berkenaan dengan orang bunian yang saya nak sharekan dengan korang. Tapi sebelum saya mulakan, apa kata kalau kita sama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan buat saudara seagama dengan kita yang berada di tanah Palestin yang sedang berjuang untuk mempertahankan Palestin daripada Israel. InsyaAllah semoga urusan diorang dipermudahkan dan semoga Allah sentiasa menjaga rakyat Palestin lah insyaAllah. So tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita kita pada video kali ini. Cerita yang pertama datangnya daripada Nazar dan berlaku sekitar tahun 2007. Pada masa ini Nazar masih lagi seorang student di sebuah universiti tempatan yang terletak di biarlah rahsia. Dan pada masa ni juga Nazar dia baru sahaja memasuki tahun yang kedua dan disebabkan orang kata pada masa tu jumlah pelajar yang memasuki tahun pertama ataupun jumlah pelajar-pelajar baru pada masa tu agak tinggi. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar senior dipindahkan ke asrama yang baru. Jadi termasuklah Nazar antara orang yang dipindahkan ke asrama yang baru. So asrama baru Nazar ni dia memang baru siap dibaiki, baru siap dibina lah kiranya. Dan kalau korang nak tahu, asrama Nazar ni yang baru ni dia terletak betul-betul di hadapan hutan ataupun di belakang hutan macam itulah. So kiranya kalau let's say Nazar ni dia kata dekat rumah dia tu ataupun dekat bilik dia tu, kalau dia buka tingkap memang dia terus nampak hutan. So pada awal-awal diorang baru pindah kat asrama tersebut, memang kebanyakan pensyarah ataupun warden asrama cakap kat diorang kalau boleh waktu malam tak perlu buka tingkap. Dan waktu maghrib terus tutup tingkap, tarik tirai lansir, elakkan daripada melihat ke arah luar lah. Kita tak pasti lagi sebenarnya keadaan pada masa tu macam mana sebab diorang ni adalah pelajar-pelajar baru yang pindah. Dan pada masa tu juga warden mengharapkan tak ada kes apa-apa kes lah sebab kita pun tahu kan kadang-kadang kalau kita pindah kat tempat baru ada pula pelajar-pelajar perempuan semua bercampur-campur, dia macam ada sikit benda yang boleh terjadi lah. So Nazar memang dia sentiasa ikutlah arahan ataupun saranan daripada pensyarah dia untuk menutup tingkap, menutup tirai lansir selepas waktu maghrib ataupun pada waktu maghrib lah. So dipendekkan cerita, pada masa kejadian yang menyeramkan ni berlaku, Nazar dia bangun untuk solat tahajud. Pada masa ni memang dia kata dah nak hampir pada waktu exam dan Nazar ni dia kata jujur dah lama sangat tak solat tahajud. Kalau tak sebelum ni memang kerap juga dia buat, tapi pada masa tu memang dah lama dia tak buat dan kebetulan dah nak masuk minggu peperiksaan. Jadi dia pun niatlah nak bangun awal, nak solat tahajud. So dia bangun pada masa tu pukul 4:30 pagi. So niat dia nak bangun, nak pergi mandi dululah, bersihkan diri. So bilik Nazar ni satu bilik ada 2 orang dan dia punya tandas ialah join punya toilet. So kiranya bilik A dia akan join tandas dengan bilik B, bilik C akan join tandas dengan bilik D. Dia macam tu. Jadi macam kalau bangun seawal pukul 4:30 pagi tu pun tak adalah rasa takut nak pergi tandas sebab bukan tandas dekat luar. So tandas tu kira dalam bilik sahajalah. Dipendekkan cerita, Nazar pun bangun pukul 4:30 pagi seperti yang dia jadualkan untuk diri dia pada masa tu. Dia bangun dan dia terus pergi ke tandas untuk mandilah. Selesai sahaja mandi, dia ambillah wuduk untuk terus pergi solat. Solat dekat dalam bilik sahaja. Pada masa tu memang dia seorang sahaja yang bangun dan dia tak buka lampu utama, dia hanya nyalakan ataupun hidupkan lampu meja study untuk sekadar menerangi lah gitu. So dia pun keluar daripada tandas, ambil telekung dia. Dan pada masa ni waktu dia baru nak start solat, dia rasa macam ada satu perasaan yang pelik. Dia tak tahu kenapa, sepatutnya pada seawal jam 4:30 pagi ataupun pukul 5 pagi tu sepatutnya suasana sunyi kan. Korang yang bangun pagi pun memang korang boleh rasa suasana sunyi kan. Nak pula bila asrama korang berdekatan dengan hutan. Tapi pada masa tu dia kata baru nak start solat, entah kenapa dia rasa macam suasana agak riuh.
Macam seolah-olah sekarang ni dia bukan berada dekat asrama dia, tapi dia berada dekat satu kawasan yang macam pasar ke apa macam tu. Sebab dia boleh rasa macam sekarang tengah berlangsung aktiviti penjualan. Dan dia boleh rasa benda tu berlaku dekat luar bilik asrama dia. Okay? Dan pada masa ni sebenarnya si Nazar ni dia tak teringat yang sekarang ni dia bangun awal. Selalunya kalau dia bangun pukul 6.30 nak solat subuh ke apa, memang dia akan terus buka tirai langsir tu dan buka langsir. Buka tingkap, sorry. Tapi pada masa tu dia lupa yang dia bangun tu solat tahajud. Maknanya dia bangun lebih awal daripada biasa. Bukannya dia bangun untuk subuh tadi tu. Tapi disebabkan dia dah terbiasa buat macam tu, bila dia bangun tidur, dia nak solat, dia buka tingkap. Jadi pada masa tu pun dia buat benda yang sama. Dia keluar, dia baru nak solat, dia rasa macam lain macam, dia pun nak pergilah buka tingkap dan nak biar cahaya, konon-konon cahaya menerangi dalam bilik lah. So dia pun tarik tirai langsir dia. Masa dia tarik tirai langsir ni, sebelum dia buka tingkap dia nampak dekat belakang asrama dia ni, ataupun apa yang ada depan mata dia ni sekarang ni, suatu keadaan di mana ada orang berjual beli. Maksudnya dia kata dia nampak macam sedang dia tengah tengok kampung, senang cerita. Masa dia buka tu dia nampak macam perkampungan yang ada aktiviti penjualan pada masa tu. So masa ni sebenarnya si Nazar ni lupa dekat belakang tu hutan. Sebab dia nampak macam tu kan. Jadi pada masa tu dia macam, oh, baru aku perasan belakang asrama aku ni rupanya ada kampung. Baru aku perasan. Dia boleh terfikir macam tu, baru aku perasan. Dan masa ni sebenarnya dia tak teringat lagi yang itu adalah hutan tau. Memang tak teringat sama sekali. Sampailah tiba-tiba seorang kawan dia, roommate dia tadi tu, yang tengah tidur tu tersedar. Dan dia bangun, terus tegur Nazar, "Zah, hang buat apa?" Macam tu. Yang Nazar ni pun pusing lah tengok. Oh, tak adalah, aku tengok belakang ni. Kau tengok weh, meriah weh belakang ni. Ada macam perkampungan macam tu. Member dah pelik lah sebab member tahu belakang ni hutan kan. Terus dia cakap, "Kau ngarut apa Zah? Kan belakang tu hutan." Dan masa member dia cakap kat dia, lah hutan, barulah dia teringat, Astaghfirullahaladzim, belakang ni hutan lah, bukannya kampung. Kenapa aku boleh lupa? So teruslah dia ngintai balik dekat luar. And masa dia tengok balik kat luar ni, benda yang ataupun keadaan yang nampak macam riuh tadi tu dah bertukar menjadi sunyi sepi balik. Dah bertukar menjadi hutan balik. Memang dah tak nampak dah orang jual beli ke apa. Dan masa ni sebenarnya waktu dia tengok tadi tu, dia tak rasa hairan pun. Sebab dia kata yang dia nampak tu memang macam orang kampung, pakaian dia. Tapi kau takkan nampak lah orang tu pakai jeans ke skirt ke apa. Tak, kau akan nampak dia memang berpakaian macam orang kampung. Sebab tu lah dia macam tak rasa pelik, dia tak rasa macam aneh bila dia tengok orang tu. Sebab benda tu bukanlah nak cakap seram, cuma hairan dan pelik pada masa tu. So bila dia tengok balik belakang tu dah gelap and memang hutan, dia dah confirm yang itu adalah hutan. Dia terus lupakan apa yang dia cakap kat kawan dia tadi tu. Kawan dia pun macam tak nak tegur lagi. So dia tarik balik tirai langsir tu dan dia teruskan solat seperti yang dia nak buat pada masa tu lah. Dia sempat jugalah tanya dekat pensyarah dia ataupun dekat ustazah dia keadaan yang dia nampak pada masa tu. Dan ustazah dia hanya boleh jawab, kemungkinan besar apa yang dia nampak pada masa tu mungkin ialah perkampungan orang bunian. Allahu'alam. Itu pun tak ada kepastian lah. Tapi apa yang dia nampak pada masa tu memang sangat jelas. Sebab dia nampak macam ada orang yang sedang melakukan aktiviti penjualan. Walaupun pelik dan aneh, tapi itulah apa yang Nazar alami pada masa tersebut. Kisah yang kedua ni datangnya daripada Amir dan berlaku dekat rumah dia sendiri sekitar daerah Johor macam tu lah. So Amir ni dia kata dia duduk dekat rumah kampung lah. Dan rumah kampung dia ni memang atas tanah sendiri yang dinaikkan. Kalau ikutkan dulu rumah tu memang kayu sepenuhnya, tapi setelah direnovasi rumah tu dah jadi lebih cantik lah, lebih apa orang kata lebih moden kan. So Amir ni dekat belakang rumah dia ada perigi, dan perigi tu memang air dia sedap, memang air dia elok lah. Dan bapak dia macam buat satu halangan macam tu sebab nak jadikan perigi tu tempat dia orang mandi-mandi lah dulu dari masa kecil-kecil. Tapi sehingga kini kalau Amir ni dia balik dekat rumah mak dia, memang dia akan mandi dekat air perigi tu. Dia tak suka mandi dekat tandas dalam rumah sebabnya dia kata tandas dalam rumah tu air dia perlahan. Dia rasa tak seronok, tak nikmat mandi dia kata. So dia memang lagi suka mandi dekat air perigi tu. Tak kira lah pukul berapa dia akan pergi mandi juga dekat air perigi tu. So dulu masa dia kecil, biasanya orang tua dia
mak dengan ayah dia memang akan larang dia untuk mandi dekat air perigi tu pada waktu malam. So terutamanya pada waktu maghrib lah. Sebabnya menurut cerita orang tua dia, dekat belakang tu merupakan laluan orang Bunian. Jadi dia tak nak lah kalau anak dia ni tersalah langkah, tersalah masuk ke alam sana ke apa, membahayakan lah, kononnya lah kata orang tua dia. Tapi si Amir ni disebabkan dia tak pernah alami perkara-perkara yang macam tu, dia tak pernah rasa yang benda-benda macam tu sesuatu yang dia perlu ambil serius. Masa kecil dulu memanglah takut kalau orang tua kita cerita kau masuk alam Bunian nanti kau tak boleh keluar, kau tak jumpa dah mak dengan ayah. Masa kecil-kecil dulu boleh lah kita takut kan bila mak ayah kita cakap pasal macam tu. Tapi bila dah besar ni dah tak ada dah perasaan takut. Dia macam aku tak kacau kau, kau tak payah kacau aku. Macam tu lah si Amir ni punya pendirian pada masa tu. So dipendekkan cerita, pada masa ni Amir dia sampai dekat rumah mak dia dah sekitar pukul 6.40. Memang dah nak sangat waktu maghrib dah pada masa tu. Sebab dia kata maghrib pada masa tu sekitar pukul 7.05 macam tu. So masa dia dah sampai ni memang dia tak terus orang kata tak rehat ke apa, dia terus nak pergi mandi sebab berpeluh-peluh. Dia balik rumah mak dia naik motor daripada KL, naik motor dia kata. So dia sampai memang dah waktu macam tu. So dia teruslah nak pergi mandi, nak ambil dia capai tuala dia nak pergi belakang mandi. Sempat juga mak dia tegur. Masa ni arwah ayah dia dah meninggal lah, ayah dia dah meninggal. So sempat jugalah mak dia tegur, "Meh, nak mandi kat belakang, kau nak mandi kat belakang tu ke? Tak payahlah, dah nak kat maghrib ni, pergi mandi kat dalam." Mak dia tegur. Tapi Amir macam biasa, degil. So dia pun cakap lah, "Tak apalah mak, kejap je mandi. Bukannya sampai waktu maghrib pun, nak mandi sekejap je, betul ambil wuduk terus keluar." So Amir pun terus pergi juga. Mak dia dah tua-tua macam ni, memang taklah nak larang lagi kan. Dah cakap sekali, dah lah kan. So dia pun keluar pergi mandi. Mandi, dah dengar azan maghrib pada masa tu. So memang lama jugalah kan kiranya dia mandi tu. Tak adalah 10 minit kan, lebih daripada 10 minit lah kan. So bila dia dah dengar azan maghrib tu, dia pun terus macam, aku nak ambil wuduk sekali lah. Ambil wuduk boleh aku terus sembahyang terus. Tak payah nak banyak-banyak kali masuk ulang tandas kan. So dia pun teruslah ambil wuduk. Sorry sekejap Kenapa? So dia pun nak pergilah ambil wuduk, dan dia ambil wuduk untuk keluar dan dah settle ambil wuduk tu nak keluar daripada tandas lah. So masa ni lah kejadian yang pelik berlaku. Tahu tak apa yang berlaku? So Amir ni dia dah mandi, dia mandi full, dia basahkan kepala dia sekali semua. So sambil dia keluar daripada tandas tu, dia lap kepala dia macam tu, lap kepala dia macam tu jalan. Dan masa ni buka je pintu tandas tu, dia nampak dekat kiri dia, maknanya datang daripada arah sana, ada 3 orang perempuan yang sedang berjalan. Dia nampak ada perempuan yang sedang berjalan macam seolah-olah nak melintasi dia lah pada masa tersebut. So masa dia nampak perempuan 3 orang ni, dia dah macam, tahu tak kenapa? Dia tak macam pelik sebab perempuan tu nampak biasa je. Tak nampak pun apa yang aneh dekat perempuan tu. Tak nampak pun perempuan ni macam pelik ke muka, tak. Tapi perempuan tu memang cantik. Dia kata memang nampak macam menawan gila, sehingga kan dia kata masa dia nampak perempuan 3 orang lalu tu, dia macam terkesima. Seriously, dia lap kepala, buka pintu kan. Keluar dia nampak perempuan tu nak lalu, terkesima dia macam tu. Dan perempuan yang nak lalu tu boleh senyum elok dekat dia. Memang macam orang kata macam perempuan tu pun sama lah, tengok dekat dia dan senyum dekat dia. So si Amir ni pula, bila orang senyum, dia senyum balik kan, sambil dia tengok perempuan tu lalu kan, macam ni kan. Dan bila dia pandang arah sini dan perempuan ni berjalan, korang tahu tak perempuan ni sebenarnya berjalan ke arah mana? Hutan. Dia kata dekat situ memang hutan dan memang tak ada laluan apa ke, tak ada. So bila dia tengok perempuan tu berjalan ke arah hutan ni, barulah dia macam, kenapa perempuan nak pergi arah hutan? Dan masa ni juga, tiba-tiba perempuan yang dia nampak lalu tadi tu terus hilang. Masuk kat dalam tu je terus hilang, dah tak nampak bayang sama sekali. So masa ni Amir dah macam, takkanlah diorang yang lalu tadi tu orang Bunian. Macam tu. Barulah dia terfikir, takkanlah diorang yang lalu tadi tu orang Bunian. So Amir ni pun dia macam tak nak fikir panjang, takut jugalah sebab kita dah ternampak kan. Takutlah sekejap lagi tiba-tiba sedar-sedar dah dekat alam lain ke apa kan. So dia pun terus berjalan masuk ke dalam rumah dia. Sempat jugalah pada masa tu dia kata dia baca ayat kursi dan sebagainya. So dia berjalan masuk ke dalam rumah dia dan mak dia tegur, "Kenapa Mek? Pucat je muka." So dia pun cakap dah dekat mak dia apa yang berlaku dekat dia tadi. Dia cakap dia nampak 3 orang perempuan, ingatkan orang kampung. Tapi baru dia ingat yang rumah kawasan tu kawasan rumah dia, mana ada orang kampung lalu. Dan tiba-tiba orang tu masuk kat dalam hutan, hilang. Dia cerita kat mak dia macam tu. So mak dia pun marah, dia kata, "Itulah aku dah cakap kat kau ni degil. Mak dah cakap dah jangan mandi waktu-waktu maghrib. Waktu-waktu maghrib ni memang waktu diorang nak lalu lalang. Degil, kalau jadi apa-apa tadi, tahu-tahu kau tak boleh keluar je. Kau ingat mak main-main ke?" Mak dia marah dekat dia macam tu.
So si Amir pun macam, yelah mak, sorry lah mak, lepas ni tak mandi dalam waktu maghrib. Dan kisah tu macam berakhir dekat situ. Tapi dia kata masa dia nampak 3 orang perempuan tadi tu, memang dia nampak perempuan tu cantik. Dan jujur memang terkesima. Si Amir ni pula bujang, dia kata bila nampak perempuan cantik, of course kita rasa percaya kan. Itulah yang dia nampak. Sebab tu dia macam terpukau melihat kecantikan orang yang lintas depan dia tadi tu. Kisah yang ketiga ni datangnya daripada Zamir dan pengalaman berlaku sewaktu dia hiking di sebuah tempat. Okay. So kiranya pada waktu ni Zamir ni dia memang seorang yang gemar hiking. Sebenarnya Zamir ni adalah seorang yang sangat aktif bersukan. Hiking ni adalah antara aktiviti yang dia akan lakukan paling tidak 2 minggu sekali. So sebulan tu mesti akan ada busuk-busuk sekali lah dia pergi hiking kiranya. Dan pada masa ni dia memang hiking seorang diri. Dan dia pergi hiking tu dekat bukit yang berdekatan dengan rumah dia. So sebenarnya bukit ni dia kata bukanlah bukit tumpuan sehingga kan ada orang yang ramai nak datang hiking, orang luar datang hiking ke tak. Tetapi adalah orang yang akan hiking dekat situ, terutamanya penduduk setempat lah. Jadi pada masa tu dia memang plan nak pergi hiking seorang diri. Dia kata kadang-kadang kalau kita buat aktiviti seorang diri ni sebenarnya sebagai cara untuk kita tenangkan diri kita kan, asyik menghadap orang, berborak dan sebagainya kan. So dia pun pergilah hiking seorang diri. Macam biasa kalau dia pergi hiking memang dia akan bangun awal, dia akan solat subuh dan dia terus gerak. Pada masa tu subuh dia kata dalam pukul 6.10 macam tu subuh lah kot. Tak silap dia lah, sebab dia kata 6.30 dia dah keluar daripada rumah, berjalan menuju ke bukit tu, naik motor, sorry. So bila dah sampai kat bukit tu, dia tengok balik lah, check up diri dia balik, buat panaskan badan dan sebagainya, nak elak berlaku apa-apa. Sebab dia seorang-seorang naik dekat atas tu, dan dekat situ memang tak ada line telefon, walaupun dia bawa telefon. So dia pun naiklah dan hiking macam biasa. Dan entah kenapa kali ni bila dia pergi hiking, ada sesuatu yang terjadi dekat dia. Masa tu dia macam mana entah, dia kata dia boleh tak perasan ada batu dan dia tersadung batu tu. Dia tak jatuh pun, tapi kaki dia macam tergeliat. Memang terasa agak sakit lah dia kata pada masa tu. Tak adalah bengkak ataupun sebagainya. Cuma dia kata untuk dia teruskan perjalanan hiking dia pada masa tu memang terasa agak susah. Akhirnya dia decide untuk duduk seketika dekat celah-celah batu, dekat area-area pokok-pokok situlah. Nak duduk seketika, nak macam nak urut-urut kaki sikit. Dan mujurlah dia bawa yang spray tu dia kata. So dia spray kaki dia macam nak bagi kaki dia relax sekejap. Sambil-sambil tu dia tengok-tengok sekeliling lah. Nak main handphone, line handphone memang tak ada pada masa tu. Dan tengah dia leka pada masa tu, tiba-tiba dia ditegur oleh seorang lelaki tua. Memang lelaki tu agak tua, berpakaian lusuh dan sedang membawa kayu tau. Kayu dekat badan dia. Dia nampak pakcik tu, dia tak rasa hairan pun sebab dia memang tahu dekat kawasan tu ada pendapatan orang asli. Dan kawasan hiking tu pun dah banyak kali kadang-kadang dia terjumpa orang tua dan orang yang sebagainya, orang kampung asli lah, sebab diorang memang lakukan aktiviti diorang dekat situ. Aktiviti diorang adalah aktiviti diorang kan. So bila Zamir ni nampak pakcik tu, dia tak rasa hairan. Dan bila pakcik tu tegur dia pun, dia just bagi tahu dekat pakcik tu lah yang kaki dia sebenarnya tersadung. Dan pakcik tu sebenarnya offer nak tolong dia tahu, nak turun, kalau awak nak turun jomlah pakcik pimpin awak turun. Dia cakap dekat Zamir macam tu. Tapi Zamir tolak sebab Zamir kata, saya boleh jalan pakcik, boleh, saya cuma nak relax sekejap je, nak tenang, nak relaxkan kaki saya sekejap sebelum saya teruskan perjalanan. Saya rasa saya nak naik balik, dia kata macam tu lah. Tapi pada masa tu entah macam mana tiba-tiba turun hujan renyai. Taklah lebat tapi renyai. Dan pakcik tu pun teruslah tegur. Pakcik tu cakap dia, lah renyai ni awak nak naik lagi ke? Tak payahlah, bahaya kaki awak pun macam ni, apa kata awak turun je. Rumah pakcik dekat je, kita pergi rumah pakcik, boleh minum kopi dulu. Jom pakcik bawa awak dia kata macam tu. So nak tak nak, pakcik ni dah offer kali yang kedua. Si Zamir ni tak boleh nak tolak sebab dah macam kurang sopan pula dah kalau tolak. Walaupun pada masa tu Zamir memang tak nak pergi dekat situ. So Zamir ni pun macam okeylah bangun. Pakcik tu tolong dia bangun dan nak berjalan turun. Pakcik tu nak pimpin dia, tapi dia kata kat pakcik, tak apa pakcik, saya boleh jalan. So dia pun jalanlah mengikuti langkah pakcik tu. Tapi semakin dia jalan, semakin dia terasa yang perjalanan dia ni macam jauh. Sebabnya tadi masa dia naik nak sampai kat situ, sebenarnya tak lama mana pun. Tapi bila dia follow pakcik tu, nak pergi dekat perkampungan pakcik tu, tiba-tiba dia laluan dia jadi macam makin jauh. So dia memang rasa macam aneh sangat. Kenapa aku rasa macam perjalanan aku jauh ni, dia katalah dalam hati dia sajalah. Dan pada masa ni sebenarnya sempat jugalah dia cakap kat pakcik tu, pakcik, saya rasa pakcik kan, tak apalah pakcik,
sekali lah saya pergi rumah pakcik, saya rasa saya nak badut terus lah pakcik. Dia cakap kat pakcik tu macam tu. Yang pakcik ni pula lagi sekali cakap dekat dia, janganlah macam tu, awak dah jalan dengan pakcik separuh jalan ni, apa kan tahu ikut je pakcik. Takkan nak separuh jalan je, kan tak elok macam tu. Pakcik tu cakap macam tu kat dia. So lagi sekali Cik Zamin ni dah rasa bersalah. Sebab dalam hati dah rasa tak sedap hati, dah rasa macam pelik pula. Sebab pakcik ni bawa perjalanan yang agak pelik. Dia kan dah biasa naik, so dia dah tahulah jalan turun. Jalan turun daripada tempat dia berhenti tadi tu tak jauh pun, tapi kenapa dia jalan dengan pakcik tu rasa macam jauh, dia katalah. So dia dah rasa macam tak sedap hati, dan pada masa ni sebenarnya dia berdoa sangat-sangat ada sesuatu yang berlaku so that dia macam boleh elak lagi daripada pakcik tu. Dan alhamdulillah macam doa dia ni dimakbulkan. Sebabnya tiba-tiba dia ditegur oleh seseorang. Dan orang yang tegur dia tu memang tak asing, dia punya jiran. So bila dia nampak member dia tegur kan, Zamir, kau pergi mana? Macam tu kan. So yang Zamir tengoklah dia, cakap, kau seorang je kan hiking? Aku seorang, kau seorang ke? Asal kau tak ajak aku? Dia kata macam tu. Sebab dia memang, kadang-kadang pun memang dia hiking dengan jiran dia tu kan. So bila jiran dia tu tanya dekat dia, kau nak pergi mana ni? Kenapa kau jalan sana? Tu bukan track. Dia kata macam tu kan. Selalu kita naik atas tu turun bawah macam ni. Dan si Zamir ni pun teruslah cakap dekat dia, oh tak, ni pakcik ni. Dia nak tunjuk macam ni. Oh tak, pakcik ni. Dia pusing tunjuk macam tu. Dan pakcik tadi tu yang ada dekat depan dia hilang. Tak ada bayang pun. Dan kalau korang nak tahu perjalanan yang dia nak tuju dengan pakcik tu, barulah dia nampak dengan jelas itu memang hutan yang orang tak ada tolak-tolak lagi. Kalau let's say tu laluan hiking, dia punya jalan macam senang sikit, dia kata. Tak adalah kau nak kena tolak pokok ke apa. Tak. Ni laluan yang dia nak pergi dengan pakcik tu adalah satu laluan yang memang tak ada orang lalu. Dan kalau let's say dia nak lalu, dia kena tolak pokok, dia kena tolak tu, kena tolak ni. Dan pada masa tu baru dia sedar keadaan tu. Sebab tadi sepanjang dia jalan dengan pakcik tu, dia rasa macam perjalanan dia smooth. Okay? Dia tak tersadung apa-apa, dia boleh jalan elok je. Dan masa ni bila kawan dia tegur dan dia tengok pakcik tu dah tak ada, dia dah rasa macam pelik. Terus dia cakap dengan member dia tu, tadi kan aku sebenarnya ikut pakcik ni. Dan member dia ni macam ada idea lah kenapa ataupun apa yang berlaku kan. Terus member cakap, tak apalah, kau nak naik, kau nak turun ke? Kalau kau nak turun, jom lah, turun sekali dengan aku. Member dia offer macam tu lah. Dan kebetulan pada masa tu tiba-tiba kaki dia sakit. Tadi dia berjalan elok je dan sekarang dia nak jalan turun, dia kata kaki dia boleh sakit balik dan tak, seolah-olah macam tak boleh berjalan. Dan mujurlah kawan dia tadi tu ada kan. So kawan dia tu tadilah yang pimpin dia. Macam hairan gila sebab dia kata masa dia jumpa pakcik tu, rasa kesakitan kaki tu dah hilang dan dia boleh berjalan elok sahaja. Dan sekarang bila tiba-tiba dia ditegur oleh kawan dia tu, rasa sakit kaki tu kembali. Macam seolah-olah adalah sesuatu. Pada masa ni sebenarnya dia tak naklah berfikiran negatif. Dia tak naklah fikir yang benda tu ialah benda yang gaib ataupun yang mistik kan. Tapi bila dia tanya pendapat orang-orang dan kebanyakan orang cakap dekat dia, tantang kau ni ditegur bunian tak? Mungkin dia nak ajak kau masuk tempat dia je. Sebab kau sendiri yang cakap beria orang tu ajak kau ni. Dia kata macam tu. So dia anggap macam 50-50 lah sama ada itu betul orang bunian yang nak ajak masuk ke perkampungan dia ataupun ke alam dia, ataupun memang pakcik tu ialah pakcik orang asli dan pakcik tu tak perasan sama sekali yang si Zamir ni berhenti. Allahuakbar. So itu perkongsian cerita daripada Zamir. Jadi itu saja 3 perkongsian kisah seram mengenai orang bunian yang saya nak sharekan dengan korang. Terima kasih sebab korang tonton sehingga habis. Jangan lupa like, share dan komen anything yang korang rasa boleh ditambah baik. Dan kalau korang ada cerita menarik yang korang nak share, boleh sharekan di alamat email zoo.xmealliance@gmail.com. So sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Bye.